Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sadiqa binti Muhammad Ibrahim dari program SPE. Hari ini saya nak presentation hasil kerja saya dan ahli kumpulan saya. Yang pertama, peragaan. Syukur Alhamdulillah dan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izin kurnianya saya dapat menyelesaikan tugasan bagi subjek keusahawanan ini dengan jayanya. Dengan kesempatan yang ada ini, saya amat berbesar hati untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Aiman Hakim kerana beliau telah banyak membantu kami satu kumpulan dalam menjalankan tugasan ini dan telah berusaha memastikan agar segala penyampaian pengajaran difahami oleh kami satu kumpulan. Ucapan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah mereka hulurkan amatlah saya dan ahli kumpulan hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan mereka semua tugasan ini mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, pengenalan. Nasi ayam crispy adalah satu hidangan yang disajikan bersama sup ayam, pecicah sos seperti cili dan kicap. Irisan timun juga dihidangkan untuk gizi seimbang. Selain itu, nasi ayam juga dihidangkan bersama ayam rebus, ayam goreng dan ayam perap. Oleh demikian, kelazatan nasi ayam ini terletak pada cara dan proses penyediaan air rebusan ayam segar. Nasi ayam ini dinamakan sebagai ayam goreng crispy yang rangup. Nasi ayam adalah satu menu yang lengkap yang mengandungi zat-zat makanan yang seimbang kerana ia dilengkapkan dengan sayur-sayuran, nasi dan juga ayam. Nasi ayam juga sesuai untuk golongan yang tidak suka makanan yang berminyak. Okey. Kelebihan produk yang dipilih. Kami ahli kumpulan telah memilih nasi ayam crispy sebagai tajuk utama tugasan kami. Setengah pihak menganggap bahawa nasi ayam memiliki lemak yang tinggi dan boleh memudaratkan kesihatan jika kerap dimakan. Tetapi ramai yang tidak tahu akan khasiat yang terdapat pada nasi ayam iaitu ayam, nasi, sup ayam dan sayur-sayuran. Antara kelebihan yang terdapat pada nasi ayam ialah 1. Ayam mengandungi vitamin BR yang diperlukan dalam tubuh badan untuk metabolisme karbohidrat, lemak dan protein, memproduksikan sel darah merah serta memperkuatkan sistem ketebalan tubuh. Yang kedua, nasi mengandungi pelbagai jenis zat dan mineral seperti vitamin B, D, kalsium, serat besi dan pelbagai mineral yang penting untuk badan kita. Ketiga, sup ayam bermanfaat untuk seseorang yang mempunyai sesemang, kekurangan vitamin dan imuniti secara semula jadi lemah. 4. Kelebihan utama sayuran hijau adalah ia sangat rendah kalori yang telah membuktikan bahawa ia sesuai dijadikan menu untuk membantu proses penurunan berat badan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat tengah hari kepada saya Aiman. Nama saya ialah Joel Berenice Anak Balai dan saya ingin membentang perbandingan antara produk yang terpilih dan produk lain. Di sini saya menggunakan Google Trend untuk membandingkan antara produk yang terpilih dan produk lain. Contohnya, saya bandingkan nasi ayam dengan nasi lemak dan nasi goreng kampung. Carian nasi ayam lebih tinggi daripada nasi ayam dan nasi goreng kampung. Carian nasi ayam lebih tinggi berbanding nasi lemak dan nasi goreng kampung kerana nasi ayam senang dicari di mana-mana kedai makan dan boleh dibuat sendiri. Harga nasi ayam ini sangat berpatutan untuk pelanggan. Carian nasi lemak dan nasi goreng kampung rendah kerana tidak semua kedai ada menjual nasi lemak dan nasi goreng kampung dan harganya mahal. Sekian, terima kasih. Selamat pagi kepada saya Aiman. Saya akan bentang tentang segmentasi pasaran. Segmentasi pasaran ada 5, iaitu huraian produk, demografi, geografi, sosial ekonomi dan psikografi. Yang pertama ialah huraian produk. Nama kedai kami ialah Nasi Ayam Nang Nyaman. Dan kami ada 4 produk. Produk yang pertama ialah nasi ayam crispy yang berharga RM6. Yang kedua ialah nasi ayam madu berharga RM6.50. Yang ketiga ialah nasi ayam penyet berharga RM7. Yang keempat, nasi ayam sos lada hitam berharga RM7.50. Yang kedua ialah demografi.
lelaki dan perempuan yang berumur 12 tahun hingga 40 tahun, bujang dan berkahwin. Yang ketiga ialah geografi, yaitu negeri Sarawak dan daerah Bintulu. Yang keempat, sosial ekonomi, mempunyai pengalaman dalam membuat nasi ayam. Yang kelima, psikografi, mengikut minat pelanggan dalam makanan pada masa kini, dan pelanggan ingin mencoba nasi ayam yang jarang dijual. Dan seterusnya, uraian produk, uraian segmentasi. Demografinya ialah fokus kepada semua. Geografinya mempunyai kedai yang tetap dan penghantaran melalui Foodpanda dan Self-Collect. Sosial ekonomi, golongan masyarakat yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Psikografinya setengah adalah keperluan biologikal atau seperti kelaparan atau mengidam. Seseorang mempunyai banyak keperluan pada suatu masa. Dan itu semua daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Sir Aiman. Nama saya Matthews Muyan Anabaka dari SPE. Hari ini saya akan membentangkan tentang spesifikasi produk bagi nasi ayam. Okay, di dalam tajuk spesifikasi produk ini terdapat 4 gambar nasi ayam. Okay, kita bermula dengan gambar pertama, iaitu nasi ayam madu. Okay, nasi ayam madu ini berharga RM6.50. Okay, dan saya akan memberitahu bahan-bahan untuk sup dan bahan-bahan untuk perap ayam. Okay. Yang pertama ialah 1 ekor ayam dibelah 4 bahagian, 1 sendok kuah sup, 2 ulas bawang besar, 1 mangkok kecil kicap manis, 4 ulas bawang putih, 1/2 sendok kicap pekat, 2 inci halia ataupun sop bunjut yang digunakan pun boleh juga, dan 1/2 sendok sos cili, 4 sekawan iaitu kulit kayu manis. Lepas itu 1/2 sendok madu, bunga rawang dan bunga cengkeh, dan kiub pati ayam. Itu untuk bahan untuk perap ayam dan juga bahan untuk sup ayam. Okay, kita pergi kepada bahan-bahan untuk nasi dan juga bahan-bahan untuk sos dia pula. Okay, kita mula dengan daun pandan disimpul. Lepas itu 3 sudu besar margarin dicairkan, dan kuah sup ayam diletakkan mengikut sukatan. Itu untuk bahan-bahan untuk nasi. Lepas itu bahan-bahan untuk sos pula 3 bawang besar merah. Lepas itu 1 biji tomato, 1 biji tomato dan 2 ulas bawang putih. Lepas itu 10 cili padi dan sedikit cuka. Okay, kita pergi kepada gambar nasi ayam yang kedua, yang bernama nasi ayam sos lada hitam. Okay, harga nasi ayam sos lada hitam ini ya kalau di pasaran di restoran adalah RM7.50. Okay, bahan-bahan bagi nasi ayam sos lada hitam ialah, kita mula dengan 1 ekor ayam dipotong 4. Lepas itu 2 cawan sup ayam dan 1/4 cawan kicap.
Lepas itu 21/2 liter air dan 1 cube pati ayam, 2 sup besar sos tiram dan 2 sudu besar sos cili, 1 biji besar bawang besar dicincang, 5 sudu besar sos lada hitam, 6 ulas bawang putih dicincang juga, 3 sudu makan lada hitam ditumbuk, maksudnya dihancurkan, 6 ulas bawang putih dicincang juga. Okey. Lepas itu 21/2 halia dihiris dan garam secukup. Lepas itu 2 sudu kecil tepung gandum campur dengan air. Tepung gandum tersebut itu dicampur dengan air. Lepas itu daun sup dan daun bawang, garam dan gula secukupnya, dan bawang goreng. Okey, itu untuk bahan-bahan untuk sup ayam dan bahan-bahan untuk sos lada hitam. Okey, lepas itu saya nak beritahu untuk bahan-bahan bagi nasi ayam dan bahan-bahan untuk ayam dia pula. 4 cawan beras, 51/2 cawan sup ayam, 4 ulas bawang putih dan 1 inci halia dihiris, 2 helai daun pandan dan 1 batang serai, dan juga 3 sudu besar mentega dan garam secukup rasa. Bahan-bahan untuk ayam pula, 1 ekor ayam sudah direbus, 1 cawan sos tiram, 1 cawan kicap pekat, 1 sudu besar madu. Itu saja. Okey, kita pergi gambar yang kedua. Gambar kedua ialah nasi ayam penyet. Okey, nasi ayam penyet ini selalunya mahal di restoran, di tempat-tempat makan. Jadi harga dia RM7. Okey, sekarang saya nak beritahu bahan-bahan ayam penyet dan juga bahan-bahan untuk sambal. Bahan-bahan untuk ayam penyet ialah 1 ekor ayam dipotong 4 bahagian. Lepas itu 6 biji bawang merah diulas dan 5 ulas bawang putih, 1/2 biji ketumbar dan 1 sudu kecil lada hitam, 3 batang serai dan 3 cm halia, 2 cm lengkuas dan 3 cm kunyit hidup, 1/2 sudu serbuk kari, dan 1 paket tempe atau tahu dipotong. Lepas itu saya nak beritahu untuk bahan-bahan bagi sambal nasi ayam penyet. 20 biji cili api merah. Lepas itu 10 biji cili api padi hijau, 3 biji tomato potong bahagi 4. Lepas itu 4 biji bawang merah dan bawang putih, 1 sudu kecil belacan, 2 sudu gula dan 1 sudu garam. Okey, itu saja untuk bahan-bahan bagi nasi ayam penyet. Kita pergi kepada gambar yang terakhir, iaitu nasi ayam crispy. Okey, nasi ayam crispy ini harga dia kalau di restoran atau di tempat-tempat makan di kafe ialah RM6. Bahan-bahan bagi ayam crispy ialah 1 ekor ayam, 4 biji
cili merah dan 3 biji cili padi merah. Okey, 3 biji bawang putih, 3 biji bawang putih dan bawang merah, dan 1/2 biji bawang besar. Bukan 3 biji bawang putih, sorry. 2 ulas bawang putih dan bawang merah, dan lepas itu 1/2 biji bawang besar. Okey, lepas itu 4 cm halia dan 2 cm halia muda, dan 1 sudu minyak bijan, 1 cube pati ayam, dan sedikit garam, gula dan cuka. Lepas itu 2 sudu besar sos cili atau sos cili Thai pun boleh juga. Okey, sekarang untuk bahan-bahan bagi nasi ayam dia pula, dengan bahan-bahan sup ayam: 4 cawan beras dan 2 sudu besar minyak, 2 ulas bawang putih dan 3 cm halia, 1 sudu besar minyak bijan, dan sedikit pewarna makanan kuning, dan 2 helai daun pandan. Bahan-bahan bagi sup ayam: 1/2 air rebus ayam itu. Ayam tu harus direbus dulu untuk untuk dijadikan sebagai sup ayam. Lepas itu 1/2 bahan tumis nasi ayam dan daun sup. Jadi daun sup ini dia dapat menguatkan lagi bau aroma dia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya nama saya Adrewandi Dani Erwison. Saya akan buat kesimpulan tentang nasi ayam yang kami akan sediakan. Kesimpulannya ialah nasi ayam ini merupakan antara makanan yang terkenal dan mudah didapati dan dinikmati. Nasi ayam ini mendatangkan rasa yang sangat nikmat dengan gabungan ayam yang digoreng rangup. Selain itu, harga nasi ayam ini sangat berpatutan dan senang didapatkan oleh pembeli yang meminati nasi ayam. Nasi ayam ini juga telah mendapat carian yang tertinggi berbanding nasi itu. Kami berharap agar produk yang kami sediakan ini mampu bersaing dengan produk lain dan dinikmati oleh pelanggan yang meminati nasi ayam. Sekian.